Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua di rumah? Semoga semuanya sihat walafiat, semuanya dapat belajar dengan baik insya-Allah. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, marilah sama-sama kita baca doa untuk kita memberkati sesi pelajaran kita pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi tajuk kita pada hari ini yang kita akan belajar pada hari ini iaitu kefahaman surah Al-Asr. Ya, adik-adik ataupun murid-murid semua berada di rumah boleh tengok buku teks muka surat 22 hingga 24 sebagai rujukan. Jadi apa objektif kita pada hari ini? Objektif kita pada hari ini yang pertama menyatakan pengenalan surah Al-Asr dengan betul. Jadi kita akan tengok dalam surah Al-Asr ni ada berapa ayat, turun kat mana dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan 3 tuntutan surah Al-Asr dengan betul. Nanti pada penghujung nanti adik dapat menjelaskan 3 tuntutan surah Al-Asr. Apa dia? Kita akan tengok sama-sama. Yang ketiga, menyenaraikan 3 kepentingan mengamalkan pengajaran surah Al-Asr dalam membentuk kepribadian. Dari kepentingan dia apa? Surah Al-Asr. Kita akan tengok juga sama-sama dalam sesi kita pada hari ini. Murid-murid, dengan menghayati surah Al-Asr, kita dapat menjadi seorang Muslim yang sejati. Surah Al-Asr ni surah yang mana? Jadi surah Al-Asr ni, kita tengok pengenalan dia dulu. Surah Al-Asr, surah ini mengandungi 3 ayat. Ada 3 ayat. Merupakan surah ke-103 dan diturunkan di Makkah. Surah Al-Asr membincangkan kepentingan masa dalam kehidupan manusia. Dan cerita dalam surah ni cerita tentang masa. Surah ini juga dianggap sebagai panduan kepada seorang Muslim dalam mengurus masa yang dianugerahkan kepada mereka untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Jadi berkaitan dengan masa lah surah Al-Asr ni. Baik, kita baca dulu surah ni sama-sama, baca ayat dia dulu, kemudian kita akan tengok maksud dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Adik-adik kita akan baca lagi sekali. Baca sama-sama. Di rumah pun kita boleh baca sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Okey, baik. Jadi surah Al-Asr ni 3 ayat pendek je. Kita selalu bacakan bila kita habis majlis, sesuatu majlis dan sesuatu majlis dan sebagainya lah. Biasanya kita akan baca surah Al-Asr. Sebab apa? Dia berkaitan dengan masa. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia ni sebenarnya selalu berada dalam kerugian. Manusia ni rugi dalam setiap masa. Kecuali illallazina amanu wa 'amilus solihat. Ada beberapa golongan ni yang dikecualikan
daripada rugi tadi. Siapa yang tak rugi ni? Kecuali orang yang beriman dan melakukan kebaikan. Menggunakan masa dia, sepenuh masa dia ni, setiap hari dia ni menggunakan untuk beriman dan melakukan kebaikan, serta saling berpesan untuk kebenaran. Masa yang dia ada ni digunakan untuk berpesan-pesan kepada kebenaran Islam dan sebagainya. Wa tawasau bis sabr, dan juga saling berpesan untuk kesabaran. Jadi itu maksud ayat secara ringkaslah. Okey, kemudian kita tengok tuntutan. Apa, setiap ayat tu ada tuntutan dia, ada kandungan ataupun apa yang dimaksudkan dengan ayat tu. Okey, ayat yang pertama dan yang kedua, wal asr innal insana lafi khusr. Kandungan ayat ni dinyatakan iaitu masa itu sangat berharga. Okey, Tuhan, bila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sesuatu perkara ni, maknanya perkara itu sangat penting dan sangat berharga. Tuhan tidak akan bersumpah dengan sesuatu yang tak penting. Jadi wal asr, demi masa. Innal insana, inna ni kalau bahasa Arab ni maksudnya sesungguhnya, taukid, maksudnya sangat-sangat sungguh, betul-betul manusia ini berada dalam kerugian. Jadi apa yang diminta daripada ayat ni? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini? Supaya sentiasa menghargai masa, supaya kita ni sentiasa tahu bahawa masa kita ni sentiasa berjalan, tidak akan berulang. Kalau awak boleh ulang masa tu, maknanya awak bukan manusia lah. Okay? Jadi kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ni ada tempoh masa. Mula daripada kelahiran kita, hari pertama kita, happy birthday tu, hari pertama, sampailah masa tertentu yang ditentukan untuk kita habiskan masa kita. Masa ni tak akan berulang, dia akan berjalan tik-tak jalan. Okay? Walaupun hari ni kita tengok pukul 9.36 contoh, atau pukul 11 contoh kan, awak tengok, adakah pukul 11 esok sama dengan 11 hari ni? Tak akan sama. Okay? Dia tak akan berulang lagi apa yang kita buat pada hari ini. Dan tuntutan daripada ayat ini supaya manusia ini tidak membazir dengan perkara yang sia-sia, supaya manusia ni tahu bahawa masa ni terhad, masa ni tak akan dapat ulang. Jadi jangan bazirkan masa dengan perkara-perkara yang sia-sia, apatah lagi dengan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang keji. Okey, tuntutan dua ayat yang pertama. Kita tengok ayat yang seterusnya. Ni ayat ketiga, kita buat pembahagian kepada dua bahagian sebab ada maksud dia. Maksud yang bahagian pertama tu orang-orang yang soleh, dan yang kedua, yang ketiga nanti iaitu berkaitan dengan berpesan-pesan. Kita tengok. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Kepentingan beriman dan berbuat kebaikan. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut illa, kecuali. Jadi tadi Tuhan sebut sesungguhnya manusia ni dalam kerugian, kecuali, melainkan orang yang beriman, amanu, beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh. Jadi daripada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala tuntut kepada kita supaya kita memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa yang kita ada ni, kalau kita berlaku satu kali syirik sahaja, boleh menyebabkan kita dihumban ke dalam neraka Allah wal-iazubillah. Tapi dengan keimanan kita yang jitu ni, kita kena sentiasa beriman. Setiap masa kita kena tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Kita dah belajar dah sifat-sifat Allah sebelum ni. Kita tengok bahawa Allah Al-Malik, Al-Hasid dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu setiap perkara yang kita buat. Jadi iman kita ni sentiasa kena ada dalam hati. Jangan ada satu masa kita, kita ni aku lupa kepada Allah. Lepas tu kita ingat balik, kita lupa balik. Kita kena sentiasa ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni memerhatikan kita. Dan bila kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ni memerhatikan kita, tahu tentang kita, ambil tahu tentang kita setiap masa, apa kita kena buat? Kita kena memperbanyakkan amal ibadah. Kena banyakkan ibadah kepada Allah. Ibadah ni, ada orang kata, ustaz, ibadah ni kena semayang ke setiap masa? Ini yang ramai salah faham konsep ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tak semestinya kita sembahyang, tak semestinya kita berada di masjid. Makan jadi ibadah, tidur pun jadi ibadah, berus gigi pun jadi ibadah. Cuba awak nyatakan satu perkara yang Nabi SAW tak sebut dalam kehidupan.
Kalau kita tengok kepada hadis Nabi, sirah Nabi, daripada bangun tidur sampai ke tidur semula, semuanya ada hadis berkaitan dengan itu. Maknanya semua perbuatan kita ni setiap masa sepatutnya jadi ibadah. Apa yang membezakan perbuatan kita yang sia-sia dengan perbuatan ibadah? Perbuatan ibadah disertakan dengan niat kerana Allah. Itu saja. Contoh, hari ini kita belajar, kita tengok video, kita belajar secara PDPR. Niatkan kerana Allah. Ya Allah, Tuhan aku belajar hari ini kerana-Mu ya Allah. Aku nak mendapatkan ilmu kerana-Mu ya Allah. Dapat pahala. Maka perbuatan kita hari ini jadi ibadah. Contoh, kita bangun tidur, kita bangun terus main Mobile Legends, tak jadi ibadah, tak jadi apa-apa, jadi perkara yang sia-sia. Tapi kalau kita bangun, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, jadi ibadah. Bangun tidur tu jadi ibadah. Nak masuk tandas, baca bismillah. Baca apa? Doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is, langkah kaki kiri. Itu jadi ibadah. Nak buang air, ada cara dia. Nabi Muhammad SAW ajarkan cara kita buang air. Semuanya ada dalam Islam. Sebab tu kehidupan kita ni semuanya sepatutnya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi berjalan, nak pergi naik motor, baca doa, naik kenderaan, jadi ibadah. Kita nak masak, contoh, nak tolong mak, mana saya tolong masak, niatkan kerana Allah. Aku tolong mak ni kerana Allah sayang mak aku, dapat pahala. Mak kata contoh, pergi beli ni jap, pergi beli nasi kat kedai. Awak pun pergi naik motor, baca doa naik motor, niatkan tolong mak, dapat pahala. Sepatutnya semuanya dapat pahala. Sebab tu kata masa ni menjadi kerugian kepada manusia. Sebab apa? Sebab kita selalu lupa. Kita tak niatkan kerana Allah, kita buat je lah. Bangun tidur, pergi masuk tandas, tak baca doa, berus gigi, mandi, tak niat apa-apa. Kemudian pakai baju, main Mobile Legends, makan nasi, tengok TV, tidur, bangun balik, makan semula, tidur balik, buat kerja sekolah sikit, tidur lagi, main game, tidur pula. Satu pun kita tak niat kerana Allah, sedangkan semua tu boleh jadi ibadah sebenarnya. Main game, contoh kita main game, kita hilangkan stres sekejap main game, tak ada masalah. Tapi kalau berlebihan, itu jadilah perkara yang sia-sia. Tapi kalau setakat nak hiburkan diri, main, hilang stres, penatlah belajar ni, nak main lagi sekejap dalam 20 minit, okey je, tak ada masalah. Yang jadi masalah, tak apalah belajar 5 minit, main game 2 jam setengah. Itu yang masalah. Kita dah lebihkan perkara yang sia-sia tu. Boleh faham? Jadi sentiasa berusaha membuat kebaikan. Kena sentiasa niatkan dalam diri setiap perbuatan kita ni untuk kita melakukan ibadah. Niat kerana Allah. Bangun, gosok gigi, ya Allah aku bersihkan gigi ni supaya gigi aku bersih. Sebab Nabi Muhammad SAW selalu bersihkan gigi, dapat pahala. Pakai minyak wangi, spray sesusu, Nabi Muhammad SAW selalu berwangi-wangian, dapat pahala mengikut sunnah Nabi. Pakai pakaian pun ada doa dia. Jadi semua benda yang kita buat sebenarnya ada pahala sekiranya kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita tengok tuntutan seterusnya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Okey, saling berpesan kepada kebenaran dan kesabaran. Okey, jadi kita sebagai manusia ni, selain kita beramal soleh tadi, kita dah melakukan semua perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sembahyang, zakat, puasa dan sebagainya. Dan kita juga perlu mengajak orang, watawasau bil haq, ajak orang kepada jalan kebenaran. Kita ajak kawan-kawan kita, jom sembahyang Jumaat. Kita ajak kawan-kawan kita, kalau dia buat salah kita tegur, bagi tahu ni salah ni, tak betul macam ni, Islam tak ajar kita buat macam ni. Tegur kawan-kawan, tegur orang sekeliling kita, supaya bukan kita sahaja yang baik, tapi kita dapat menjadikan masyarakat sekeliling kita, orang-orang yang ada sekeliling kita yang kita sayang ni, jadi baik macam kita. Itu yang Islam ajarkan kepada kita, supaya masa-masa yang ada ni kita tak bazirkan. Yang kedua, watawasau bis sabr, dan mengingatkan diri dan juga orang lain untuk bersabar dengan ujian hidup. Okey, ujian hidup. Kenapa disebut ujian hidup dalam tuntutan ni? Sebab kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bumi ini sebagai satu ujian kepada kita. Okay, ada orang kata, ya Allah, ya Tuhanku, kenapalah aku ni, duit tak ada, susah hidup, semua aku susah.
Sebab apa? Sebab memang hidup ni sebagai ujian. Kalau awak nak kata, ya Allah, orang yang Allah sayang, tak semestinya orang itu yang tak dapat ujian. Tak semestinya macam tu. Orang yang tak ada ujian ni lah selalunya jadi bahaya. Boleh jadi tanda-tanda Allah tak sayang dia. Macam mana? Contoh, seseorang yang tak pernah sakit, tak pernah demam, tak pernah bersin, tak pernah batuk, kaya, duit banyak, harta banyak, ada kuasa. Sepatutnya kita tengok, ni mesti Tuhan sayang ni, semua dia dapat. Kereta banyak, harta banyak, isteri banyak. Tapi sebenarnya Allah sedang murka. Siapa ni? Contoh, Fir'aun tak pernah demam, tak pernah sakit, tak pernah bersin pun, tak pernah sakit sepanjang hidupnya. Tapi dia inilah orang yang dimurka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinyatakan dalam Al-Quran. Sedangkan kalau ikut, dia ada harta, ada semuanya, ada kuasa, kerajaan yang hebat pada waktu tu. Tapi sebaliknya yang berlaku. Dan kita tengok pula pada orang yang mendapat ujian yang lebih. Sebagai contoh, lahir, ayah dah tak ada, baru umur 8 tahun, mak pula tak ada. Siapa dia? Anak lelaki semua mati, semua meninggal, dicaci, dihina, diugut bunuh. Siapa ni? Nabi Muhammad SAW. Dalam hidup Nabi Muhammad SAW, isteri meninggal pada waktu serentak pula tu. Lepas tu bapa saudara dia pun meninggal, anak lagi meninggal. Kalau ikutkan, ya Allah Tuhanku, kenapa ujian tinggi sangat ni? Sebab itulah Allah sayang. Allah jadikan ujian ni sebagai satu cara untuk hamba dia ni dekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau adik-adik kat rumah sana, ataupun siapa-siapa yang dengar ni, kalau rasa diri ni kita, Allah kenapalah Tuhan uji aku macam-macam, mungkin itulah tanda Allah sayang kepada kita. Tuhan nak dengar rintihan kita, Tuhan nak kita ni mengadu kepada dia. Sebab tu dalam surah Al-As ni, dia walaupun pendek tapi makna dia panjang. Kalau kita faham betul-betul, dia boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuntutan dalam ni, kita tak boleh hanya baik pada diri kita sendiri, pesan pada orang. Biasa kita jumpa orang kan, bila orang ada yang meninggal, kita sebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, takziah, sabar atas kepergian ni. Itulah cara kita berpesan-pesan, supaya, sebab kesedihan yang melampau juga boleh menyebabkan kita kufur kepada Allah. Ada orang tak boleh terima. Kenapa aku jadi macam ni? Kenapa aku? Lepas tu mulalah datang syaitan bisik kepada dia, mengatakan, ni semua Tuhan, sebab Tuhan tak sayang kau ni, Tuhan tak tengok, Tuhan tak dengar doa kau. Maka pada waktu itulah kita mula ragu-ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu itulah kita bahaya. Silap-silap kalau waktu Tuhan tercabut nyawa kita dalam keadaan kita marah kepada Allah, wal-iyazubillah, bahaya kita. Tapi sebaliknya, kalau orang yang beriman ni macam mana sifat dia? Tuhan uji dia tahu, ya Allah Tuhan tu, dunia ni sementara, dunia ni tempat aku berehat, melakukan amalan untuk aku berehat selamanya di alam akhirat nanti. Jadi ujian yang ada kita kena tempuhi dengan sabar. Kena sabar. Sebab hidup kita ni memang ujian. Kaya pun ujian dia ada, miskin pun ada ujian, sihat pun ada ujian, sakit ada ujian. Semua keadaan kehidupan kita ada ujian. Tak ada satu pun keadaan yang kita tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat di kanan kiri kita ni sentiasa mencatat apa yang kita lakukan. Jadi masa kita ni sedang berdetik ni, TikTok berjalan, kita kena fahami dengan betul bahawa kita perlu jadi orang yang beramal soleh sebagaimana dituntut surah Al-As ni. Dan kita perlu berpesan kepada orang lain, ajak kawan-kawan, ajak orang-orang sekeliling kita menjadi baik dan juga sabar dengan segala ujian dan cabaran hidup kita ini. Baik, seterusnya kita tengok kepentingan surah Al-As. Apa kepentingan ni? Ustaz dah cerita panjang dah tadi, dah cerita dah. Jadi antaranya yang pertama, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana saya kata tadi, bila kita faham Tuhan ni tengok kita ni, masa kita ni terhad. Ada orang hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Tapi masa dia akan tamat juga. Tak ada orang yang hidup selamanya. Dunia ni memang tempat yang sementara. Kita hidup hari ni, esok belum tentu. Jadi masa kita terhad.
Bila kita rasa masa kita rehat, masa kita ada ni tak lama, waktu itulah kita rasa, ya Allah Tuhanku, aku ingin menambahkan kebaikan aku supaya aku selamat daripada segala sesiaan di akhir nanti. Yang kedua, mengelakkan diri daripada melakukan perkara negatif, perkara yang sia-sia, perkara yang tak baik. Bila kita tahu masa ni sangat penting, orang Melayu selalu sebut masa itu emas kan. Okey. Al-waqtu kazahab, bahasa Inggeris al-waqtu kasaif. Ada Sayyidina Ali sebut al-waqtu kasaif, illam qata'ahu qata'aka. Kalau kau tak kejar dia, dia akan kejar kau. Masa ni kita terhad sangat-sangat. Okey. Jadi bila kita ada rasa masa yang terhad, kita tak ada masa nak buat benda-benda yang pelik-pelik. Tak ada masa kita rasa macam nak bazirkan. Sebab kita tahu masa ni penting. Okey, hari ni hari Rabu contoh. Rabu minggu depan tak akan sama dah dengan Rabu ni. Jadi kita rasa ruginya kalau aku tak buat benda-benda yang baik. Nak buat benda baik. Nak tidur, baca doa. Buat benda baik. Sentiasa dalam hati kita ni, detikkan supaya setiap masa yang kita ada menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang ketiga, mempunyai matlamat hidup yang jelas. Orang yang tahu bahawa masa dia ni terhad, dia akan buat target. Contohlah kata, aku ni hidup tak lama, 50 tahun je mungkin. Kalau Allah panjangkan umur, boleh 50-60. Jadi dia target dia, sebelum aku nak pastikan aku dapat pergi haji. Contoh. Okay? Nak pergi haji, nak pergi umrah pada sekian-sekian. Jadi usaha kumpul duit untuk kita pergi haji dan sebagainya. Jadi kita ada matlamat hidup ni. Satu lagi, kita matlamat hidup kita ni, kita tahu bahawa dunia ni sementara. Matlamat hidup kita yang sebenar ni di akhirat. Bila kita tahu bahawa dunia ni sementara dan akhirat itu tempat yang kita akan kekal, kita akan gunakan masa dengan sebaik yang mungkin lah. Sebab masa ni je yang kita nak diuji. Akhirat nanti tak diuji dah. Kita kat dunia je kena uji. Bila dah akhirat, dah bukan medan ujian, dah jadi tempat untuk pembalasan dah. Jadi 50 tahun tak berbaloi untuk kita bazirkan yang hidup selamanya tu sengsara, tak berbaloi. Kita gunakan masa yang ada ni, belajar betul-betul, belajar agama, sembahyang, jangan tinggal, puasa, zakat, semua kita buat dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut. Insya-Allah kita akan berehat, kita akan relax di akhirat nanti, insya-Allah. Yang keempat, memupuk sifat sabar dan sentiasa saling mengajak kepada kebaikan. Bila kita faham tadi kan, kita tengok watawasau bil haq watawasau bis sabr tu, kita nak letakkan diri kita ni sabar kepada setiap ujian. Jadi kita saling ajak pada orang lain kepada kebaikan juga, dan juga sabar. Kita boleh ajak kawan-kawan, bukan hanya diri kita ajak kepada semua orang, supaya faham bahawa sabar dalam ujian ini merupakan ibadah kepada Allah. Dan masa yang ada ni, kita perlu tempuhi dengan betul, dengan perkara-perkara yang baik dan ibadah kepada Allah. Okey, boleh faham? Itu antaranya lah, banyak lagi sebenarnya kepentingannya. Okey, tapi kita bincangkan antaranya sahaja. Okey, sekarang ni adalah latihan. Tadi saya dah bagi penerangan apa yang kita belajar pada hari ini. Ada 3 perkara. Ada pengenalan surah Al-As, kat mana dia turun, berapa ayat. Okay. Kemudian kita ada baca apa tuntutan ayat, setiap ayat tu ada tuntutan dia. Kemudian apa kepentingan surah Al-As. Okay, jadi adik-adik yang berada di rumah, boleh tengok kat skrin ni, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey. Salin soalan dan juga jawapan ni dalam buku latihan bahagian Al-Quran. Bahagian Al-Quran masukkan dekat bahagian Al-Quran, tulis soalan dan juga jawapan. Okey, boleh tengok ni, boleh screenshot ke apa ke, terpulang untuk memudahkan adik-adik buat kerja. Kalau rasa nak tunggu, nak stopkan video takut susah ke apa, screenshot nanti salin. Okey, ni soalan ada 1, 2, 3. Surah Al-As diturunkan di dalam nota saya tadi. Boleh ulang tengok video ni untuk cari jawapan, ataupun pastinya tadi saya dah sebutkan. Okey, surah Al-As merupakan surah yang keberapa? Dia juga disebutkan. Surah ini telah menjelaskan kepentingan apa dia dalam kehidupan manusia. Jawapan tu dah ada kat atas, cuma pilih je, masukkan. Jadi soalan keempat dan kelima. Okey, jawapan yang sama tadi, jawapan pilihan tadi, cuma soalannya di sini. 4. Surah ini juga mengingatkan kita tentang panduan pengurusan masa kepada seorang pendidik. Okey.
siapkan bahagian ni. Ada 5 soalan. Kemudian ada lagi satu, pilih dan nyatakan kepentingan mengamalkan surah Al-Asr. Okay, dalam ayat yang banyak ni ada beberapa kepentingan, ada juga yang bukan. Awak jangan tulis yang bukan, hanya salin yang berkaitan sahaja. Macam mana? Buat macam ni. Kepentingan mengamalkan surah Al-Asr. Okay, masukkan 1, 2, 3, 4. Okay, buat dalam buku tulis. Boleh juga screenshot, boleh tengok. Okay, untuk tengok ayat mana yang betul atau salah. Contoh, mengajak melakukan perkara yang sia-sia. Adakah itu kepentingan mengamalkan surah Al-Asr? Okay, adik-adik fikir sendiri dan siapkan tugasan ini. Okay, tugasan ini saya akan semak. Dan tugasan ini sebahagian daripada penilaian bilik darjah. Okay, bila penilaian bilik darjah ni, dia akan masuk dalam markah keseluruhan adik-adik semua. Dia tak macam dulu lah sistem kita sekarang ni. Markah-markah ni dia akan dikumpulkan, dia akan dimasukkan secara keseluruhan nanti pada penghujung tahun. Jadi jangan anggap benda ni remeh. Tak apalah DPR tak buat, tak apa kot. Jangan tak apa macam tu. Bila kita jumpa kat sekolah, hadiah-hadiah tu masih ada. Atas meja saya banyak lagi hadiah. Ada 3 warna. Ada warna hijau, ada warna biru, warna merah. Kalau tak siap ni, kita hadiahkanlah hadiah kepada orang yang tak siap latihan, ataupun hadiah kepada orang yang malas buat latihan. Okay? Siapa-siapa yang rasa kalau tak ada internet ke apa, bantulah kawan-kawan yang ada internet, bantu dia. Hantar dia WhatsApp ke, kata ustaz ada kerja ni, bagi tahu kawan-kawan ada kerja yang ustaz suruh buat ni. Okay? Boleh? Kalau boleh, insyaAllah setakat tu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.